Kesan daripada isu memang dia nak kesan je Ya, kesan dengan fakta tu kita kaitkan dengan falsafah juga. Lepas tu kita gunakan Google Form lah. I rasa Google Form tu tak perlu ambil semua soalan lah sebab kita dah buat terlalu banyak soalan sebenarnya. So kita ambil yang paling tepat lah. Perhatian kita lah, kesan daripada isu tu ambil daripada, kan ada juga dalam Google Form kan, kesan pembelajaran secara online ni daripada falsafah kemanusiaan kita. Ada yang stres, sebab apa stres? Sebab tak dapat beri tumpuan pelajaran, macam tu boleh lah kesan. Penyelesaian isu terhadap kerangka falsafah pendidikan. Yang ni kerangka mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan ni, FPK ni ikut aspek, ada 3 aspek tu ke? Aspek 4 tu ke? Jasmani, emosi, rohani dengan intelek tu ke? Dekat mula-mula sekali. Apa tu, kita punya pembelajaran yang mula-mula sekali. Fakta dengan punca tu kita kaitkan dengan falsafah kemanusiaan yang tema kita tu. So penyelesaian isu saja kita kena mengikut kerangka falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab dia dah mention spesifik kan dalam soalan untuk penyelesaian isu tu. So betul maksudnya kan? part yang kita akan kaitkan falsafah bahagian penyelesaian ke setiap fakta isu kena ada falsafah, kesan kena ada falsafah, macam tu. Untuk penyelesaian isu saja falsafah pendidikan tu. Yang lain tu kita kaitkan dengan tema kita, falsafah kemanusiaan. Itu yang I formula dari soalan. Betul ke? Termasuk dengan ni lah, maksudnya kena masukkan logik, heuristik semua tu lah, kalau ada kita kaitkan dengan benda tu kan. Logik tu semua dekat bawah sekali, yang keempat tu. Perbincangan isu perlu dikaitkan dengan mana-mana domain tu. I suggest lah tadi untuk 2 orang ambil part tu. Maksudnya untuk kesimpulan tu kita gunakan logik yang fisiologi dengan metafizik tu. Okay. Sebab dalam video tadi dalam grup pun I tengok macam 14 kali je dia orang explain tentang logik, metafizik semua tu. So part lain tu kita just kaitkan dengan falsafah kemanusiaan Ya. Okay. So untuk yang kaitan dengan analisis tu, pendapat saya kita boleh kaitkan dengan epistemologi, iaitu kajian tentang ilmu. So kita punya fakta punca kesan tu kita kaitkan dengan falsafah kebangsaan. Yang penyelesaian tu falsafah pendidikan. Betul? FPK. So lepas tu perbincangan tu ikut yang soalan lah yang Acuan cakap kan. So boleh juga. Saya nak tanya, Haris dengan Nazwan ambil perbincangan kan? Tapi kenapa ambil Jerry? Sebab Jerry kan bawa FPK. Tak, Jerry kan bawa FBK dah kan? Ke bukan? So, penyelesaian isu tu termasuk FPK. Nazwan dengan Haris nak ambil perbincangan kan?
nak buat berbincang pasal epistemologi dengan Jerry. Tapi Jerry tu kan termasuk bawah FPK, macam mana nak bincang bawah perbincangan isu ni? Nanti penyelesaian FPK memang dekat penyelesaian dalam panduan tugasan. Oh, yang ni ke? Yang ni. Salam sejahtera, nama saya Naulan Anak Lelaki Madiwanan. Dalam video ini, kami akan membentang hasil kajian berkaitan keberkesanan pembelajaran atas talian berdasarkan falsafah kemanusiaan. Bagi menilai keberkesanan pembelajaran dan pengajaran atas talian, satu kajian telah dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap keberkesanan dan halangan yang dihadapi oleh pelajar berdasarkan falsafah kemanusiaan. Data-data dan perbincangan berkaitan tajuk yang dipilih diperolehi melalui survey, temu bual dan pemerhatian. Dunia menyaksikan satu perubahan drastik dalam amalan, cara hidup serta tingkah laku sejak bermulanya pandemik COVID-19. Hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia di dunia mengalami perubahan dan memberi impak terhadap sosial, ekonomi dan politik. Impaknya, masyarakat mula mengadaptasi norma baharu kehidupan yang perlu ditempuhi dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Kajian tinjauan oleh pihak NUTP, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia pada Mei 2020 mendapati bahawa guru dan pelajar menghadapi pelbagai isu dan cabaran dalam proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Walaupun COVID-19 dilihat sebagai ejen transformasi dan pemangkin kepada pelaksanaan pembelajaran dalam talian iaitu e-pembelajaran secara komprehensif, proses pembelajaran dan pengajaran di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi tetap terus berjalan kerana pembelajaran bersemuka kini boleh digantikan dengan pembelajaran maya. Proses pengajaran dan pembelajaran mungkin terjejas dan memberi kesan negatif kepada pembelajaran pelajar dan komitmen guru baik dari segi psikologi, emosi maupun pencapaian akademik pelajar. Melalui 102 responden dari survey, interview dengan mahasiswa dan pemerhatian, kami dapat tahu lebih lanjut tentang isu ini berdasarkan falsafah kemanusiaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berwarna. Hari ini saya akan menyentuh sedikit tentang keberkesanan pembelajaran secara atas talian. Umum kita ketahui bahawa ekoran daripada penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita, sektor pendidikan secara perlahan telah berubah rentak daripada pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara atas talian. Persoalannya, sejauh manakah pembelajaran secara atas talian ini berkesan? Bersama saya, Saudari Izzah yang akan menghuraikan punca-punca utama pembelajaran secara atas talian ini tidak berkesan mengikut survey yang telah dibuat oleh kami. Saudari Izzah, dipersilakan. Terima kasih Atira. Kumpulan kami telah membuat survey tentang keberkesanan pembelajaran secara atas talian terhadap pelajar dan juga bukan pelajar Universiti Utara Malaysia. Jadi, mengikut kajian survey, saya mendapati punca utama pelajar merasakan pembelajaran secara atas talian tidak berkesan adalah disebabkan tidak dapat memberi tumpuan yang baik. Sebanyak 58.8% pelajar pernah mengalami masalah rangkaian internet
sehingga menyebabkan mereka tidak dapat memberi tumpuan yang baik. Justeru, saya dapati terdapat 53.9% pernah merasa stres apabila sedang mengikuti pembelajaran atas talian. Situasi masalah rangkaian internet yang sering terjadi oleh pelajar ialah masalah cuaca, penggunaan data yang terhad dan juga jaringan internet yang kurang baik. Selain itu, menurut survey, sebanyak 20.6% pelajar menyatakan bahawa sikap pelajar itu sendiri yang menyebabkan pembelajaran secara atas talian tidak berkesan. Contohnya, penggunaan telefon pintar atau melakukan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan pelajar mudah leka dan tidak fokus semasa sesi pembelajaran sedang dijalankan. Seterusnya, punca yang lain ialah persekitaran yang kurang kondusif. Sebanyak 69% pelajar telah menghadapi masalah tersebut. Hal ini pasti menjadi cabaran bagi pelajar ketika sesi pembelajaran sedang dijalankan. Suasana yang bising atau ruang-ruang yang tidak selesa akan menyebabkan pelajar sukar untuk memberi tumpuan yang baik. Oleh itu, punca-punca yang terdapat di dalam survei akan menyebabkan pelajar merasakan pembelajaran atas talian ini tidak berkesan. Jadi, saya kembali kepada Atirah untuk mengaitkan isu ini dengan falsafah kemanusiaan. Terima kasih Izzah. Seperti yang kita tahu, kemanusiaan ataupun humanisme melibatkan kebimbangan dengan manusia yang pertama dan yang terpenting. Ini termasuklah keperluan manusia, keinginan manusia dan juga pengalaman manusia. Baiklah, kaitannya dengan isu adalah pelajar akan lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah mereka apabila mereka berkeinginan. Sebagai contoh, mereka melanggan plan data internet yang cukup untuk tempoh pembelajaran, mencari tempat yang selesa dan persekitaran yang sesuai untuk sesi pembelajaran. Adapun di antara pelajar yang perlu menyelesaikan masalah ini di luar kotak pemikiran mereka. Perkara ini menambahkan lagi kesukaran dalam proses pembelajaran mereka, sedangkan pelajar hanya perlu belajar. Oleh itu, keberkesanan pembelajaran secara atas talian bergantung kepada kesukaran yang dihadapi oleh setiap pelajar itu sendiri. Selamat sejahtera semua. Saya Chani Xuan dengan nombor matrik 280648 hendak menyampaikan kesan daripada isu dengan sahabat saya Farisha. Kesan pembelajaran secara atas talian terhadap pelajar timbul disebabkan pelajar dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dilahirkan daripada falsafah kemanusiaan. Berdasarkan respon yang didapati daripada tinjauan, lebih daripada separuh pelajar iaitu sebanyak 56.9% tidak dapat sentiasa fokus dan peka ketika kelas atas talian sedang dijalankan kerana mudah terleka dengan media massa. Situasi ini menunjukkan bahawa minda pelajar adalah begitu mudah terpengaruh dengan perkara-perkara di sekelilingnya yang dianggap sebagai lebih menarik daripada pengajaran pensyarah. Dari sudut falsafah kemanusiaan, tidak dapat dinafikan bahawa sifat gemar akan penerokaan isu baharu di sekelilingnya ialah satu ciri manusia yang memang sukar dikawalkan. Pelajar yang berasa kelas adalah bosan akan mencari keseronokan melalui media massa yang berlimpah dengan berita hangat dan terus leka dengan media massa sampai kelas habis disebabkan sifat penerokaan yang sangat kuat. Sebaliknya, terdapat hanya 7.8% pelajar berpendapat bahawa mereka dapat fokus dan peka pada waktu kelas kerana teknik pembelajaran adalah sama cuma dilakukan secara atas talian. Falsafah kemanusiaan mengatakan bahawa manusia ialah suatu hidupan yang lebih senang dengan norma yang sering diikuti sebelumnya. Oleh itu, kebiasaannya, manusia tidak akan pantas menerima norma baharu dengan hati yang terbuka.
Dari sudut pandangan konsep insan berteraskan prinsip Confucianism yang mana merujuk kepada prinsip-prinsip etika yang perlu diikuti bagi mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, dapat sekali saya kaitkan dengan soalan ini. Seseorang pelajar perlu mengetahui dan menetapkan prinsip etika dalam diri masing-masing. Misalnya dalam hal ini, etika pembelajaran perlu ditanam dalam diri mereka. Demikian dikatakan begitu kerana sudah semestinya impian setiap pelajar adalah untuk mendapat keputusan yang cemerlang pada setiap semester ataupun setiap kali peperiksaan. Oleh itu, dengan penetapan prinsip, mereka sedar perkara yang patut mereka titik beratkan iaitu untuk menjadi lebih fokus dalam kelas dan peka apa yang diajar oleh pengajar mereka, dari membiarkan minda dan perasaan mereka mudah untuk mengalih perhatian untuk melakukan perkara yang sia-sia. Di sebalik menjejaskan proses pembelajaran mereka yang mana akan memberi kesan kepada diri mereka sendiri demi mencapai impian utama mereka sebagai seorang pelajar, iaitu dapat menamatkan pengajian dengan cemerlang. Oleh itu, keberkesanan maupun kesan yang dihadapi dalam pembelajaran terhadap setiap pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. Ia merupakan refleksi bagaimana seseorang pelajar menghadapi situasi ini. Sama ada pelajar itu memilih untuk percaya dengan cemerlang atau sebaliknya. Oleh demikian, ini menunjukkan betapa penting untuk menerapkan konsep falsafah dalam diri setiap pelajar bagi mereka memahami dan menanam prinsip ini dalam kehidupan mereka sebagai seorang pelajar. Penyelesaian masalah menggunakan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Melalui FPK, kita nak lihat bagaimana pelajar dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi ketika belajar secara atas talian dengan menggunakan konsep Jerry. Yang pertama ialah D iaitu jasmani. Melalui jasmani, pelajar boleh menyertai aktiviti yang sering dianjurkan oleh pihak universiti seperti virtual run di mana larian ini dijalankan secara atas talian. Pelajar hanya perlu menunjukkan bukti larian mereka melalui video dan juga jarak larian mereka. Dengan menyertai aktiviti ini, pelajar bukan sahaja berpeluang untuk memenangi hadiah yang disediakan, tetapi dalam masa yang sama, pelajar juga dapat meningkatkan tahap jasmani mereka. Selain itu, pelajar juga boleh menggunakan masa yang mereka ada dengan melakukan sedikit aktiviti regangan dari semasa ke semasa. Melalui ini, pelajar bukan sahaja dapat memberi tumpuan kepada jasad mereka, tetapi dalam masa yang sama, pelajar dapat meningkatkan daya tahap pemikiran mereka kerana badan yang cerdas, otak pun cerdas. Yang kedua ialah E, iaitu emosi. Pelajar boleh mengurus tekanan dan mengawal tekanan mereka dengan cara mengamalkan pengurusan masa yang baik. Pelajar boleh meluangkan masa yang secukupnya bagi setiap tugasan yang diberi dan sentiasa menilai masa yang diperlukan bagi setiap tugasan. Pelajar perlulah mengelakkan diri daripada melakukan tugasan dalam masa yang singkat kerana ini akan menyebabkan pelajar mengalami tekanan. Selain itu, pelajar juga boleh mengambil masa untuk rilaks dalam 15 hingga 20 minit untuk mengawal tekanan atau menyertai aktiviti fizikal untuk membantu pelajar melegakan tekanan mereka. Melalui ini, pelajar dapat menstabilkan emosi mereka supaya pelajar dapat berfikir secara matang. Yang ketiga, dari segi R, iaitu rohani. Melalui pandangan agama Islam sentiasa mengajarkan penganutnya untuk sentiasa menguatkan hubungan dengan Allah SWT dengan sentiasa meminta pertolongan daripada Allah melalui zikrullah, doa dan solat untuk mententeramkan jiwa yang kosong. Akal yang sentiasa mengingati Allah akan melahirkan hati yang mempunyai nur dan dapat mengawal nafsu hingga mempamerkan tingkah laku yang positif. Pelajar perlulah meningkatkan aspek rohani mereka kerana ianya dapat membantu pelajar mententeramkan jiwa dan membolehkan pelajar mendekatkan diri kembali kepada Allah. Dan yang keempat atau yang terakhir dari segi I iaitu intelek. Pelajar boleh meluangkan sedikit masa mereka dengan melatih otak melalui permainan yang merangsang kecerdasan otak seperti sudoku, puzzle, teka silang kata dan sebagainya. Permainan ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi boleh membantu pelajar meningkatkan daya intelektual mereka. Pelajar juga
boleh meningkatkan daya intelektual mereka dengan banyak membaca isu-isu semasa yang berlaku supaya ianya dapat membantu pelajar meningkatkan daya berfikir secara kreatif dan kritis. Dengan meningkatkan daya intelektual, pelajar boleh berfikir secara kreatif dan kritis ketika menyelesaikan sesuatu masalah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam biru warna. Nama saya Muhammad Najwan, nombor matrik 281153. Dan sebagai kesimpulan, kami akan mengambil 2 soalan daripada kaji klinik kami untuk diperbincangkan. Seperti yang kita dapat lihat di gambar ajar di belakang saya ini, adakah anda bersetuju sekiranya pembelajaran atas talian dikekalkan selama 2 tahun akan datang secara tetap demi membendung wabak COVID-19? Daripada jumlah 102 responden, nisbah jawapan adalah sama rata, iaitu 51 orang menjawab ya dan 51 orang menjawab tidak. Bagi kami, jawapan daripada data ini adalah amat menarik kerana kita mengetahui bahawa secara amnya, masyarakat Malaysia tidak menyukai ODL ataupun Open Distance Learning kerana mereka percayai bahawa ODL memberi impak yang negatif kepada pembelajaran mereka. Antara faktor-faktor yang terlibat adalah kekurangan data internet, persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif. Maka analisis falsafah yang kami ingin tekankan adalah analisis falsafah epistemologi, iaitu satu falsafah yang menekankan tentang kajian ilmu itu sendiri, tentang kebenaran ilmu itu sendiri. Persoalan yang timbul sekarang adalah mengapakah data ini menunjukkan keseimbangan? Sekiranya benar masyarakat umum mempercayai bahawa ODL ini memberikan impak yang negatif, kerana kami percaya bahawa majoriti masyarakat, lebih-lebih lagi pelajar, ingin kembali kepada pembelajaran fizikal ataupun pembelajaran tradisional secepat yang mungkin. Maka kami percaya bahawa kaji selidik yang lebih terperinci perlu diadakan dan dilakukan demi memahami dengan lebih jelas dan terperinci situasi ODL di negara kita ini. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Daniel. Sekarang saya akan bincang secara ringkas kaitan falsafah dalam satu soalan yang kami beri kepada responden untuk mengkaji kebesaran pembelajaran atas talian. Baik, berdasarkan soalan ini, apa yang kami hendak kaji adalah fokus pelajar dalam memahami subjek yang diajar tersebut. Dan seperti dilihat, kebanyakan responden memberi respon yang negatif dan ini membawa maksud bahawa pembelajaran atas talian mengurangkan fokus pelajar, malah juga membuat pelajar tidak bermotivasi. Melihat kepada dapatan kaji ini, saya tertarik untuk mengkaitkan hasil kajian soalan ini dengan fahaman empirisme dalam falsafah epistemologi. Kerana fahaman tersebut menerangkan untuk seseorang itu memahami sesuatu ilmu itu, kita harus menggunakan 5 pancaraan indera kita seperti mata, mulut, telinga, sentuhan dan bau. Namun, mungkin disebabkan pembelajaran atas talian, penggunaan pancar indera kita ditahadkan dan mengurangkan fokus pelajar dan juga motivasi. Jadi, secara kesimpulannya, di sini boleh kita dapati bahawa pembelajaran atas talian mengurangkan fokus dan juga motivasi pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan hasil dapatan kajian daripada kumpulan kami mengenai isu keberkesanan pembelajaran secara atas talian mengikut falsafah kemanusiaan. Terima kasih dan Assalamualaikum.